Video ini dibawakan untuk anda oleh Akademi Tahfiz Darul Albab. Tahfiz Turas SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu saya sekali lagi Ustazah Atikah dalam pelajaran ketiga hari ini. Pelajaran ketiga tajuknya adalah dua. Saya datangkan dua tajuk dia sebab saling berhubung kait. Jadi tajuk pelajaran ketiga adalah dasar bahasa Arab yang kedua, iaitu perubahan bentuk perkataan. Perubahan bentuk perkataan yang mana kita belajar perubahan bentuk perkataan ni dalam ilmu saraf. Okey, dalam ilmu saraf. Dan dasar bahasa Arab yang ketiga iaitu struktur perkataan, ataupun kita panggil dia adalah sirah. Sirah. Okey, sirah. Jadi apa kaitan struktur perkataan dengan perubahan bentuk perkataan? Okey, sebelum tu saya nak ulang sekali lagi untuk anda yang mungkin baru pertama kali nak belajar tentang bahasa Arab ni, ataupun anda yang kurang faham sebenarnya tentang sistem bahasa Arab ni. Okay? Bahasa Arab punya sistem dia ada 4 yang saya datangkan dalam 4 dasar bahasa Arab tu. Pertama, sistem bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan dalam bahasa Arab pertamanya keadaan hujung perkataan tu berubah-ubah. Keadaan hujung perkataan berubah-ubah, tak macam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, contoh perkataan saya ambil perkataan kipas. Okey? Kipas dalam ayat macam mana sekalipun, macam mana penggunaan ayat menggunakan perkataan kipas, kipas tetap akan jadi kipas. Dia tak akan berubah menjadi kipis, ataupun menjadi kipus, ataupun menjadi kipasu, ataupun kipasat. Okey? Kipas tetap akan menjadi kipas. Bahasa Arab lain. Bahasa Arab dia ada harakat, ada harakah, ada apa ni? Ada harakat dia kan, ada baris, ada nak sebut tu ada vokal dia, ada vokal untuk sebutan bahasa Arab ni. Jadi keadaan akhir perkataan bahasa Arab tu berubah-ubah. Contoh kalau kipas dalam bahasa Arab, mirwahatun, ada kalanya dia menjadi mirwahatan, ada kalanya menjadi mirwahatin, kerana ada yang mengubah dia, dan yang mengubah dia punya keadaan akhir tu adalah perkataan juga. Okey, itu sistem yang pertama. Sistem yang kedua adalah bahasa Arab ni bukan sahaja berubah keadaan akhir, tapi bahasa Arab ni juga adalah berubah bentuk perkataan tu sendiri. Berubah bentuk perkataan tu sendiri. Kerana apa berubahnya bentuk perkataan tu? Kerana berubahnya struktur dalam perkataan tu. Bahasa Arab ni bahasa yang terkaya di dunia. Sebab apa? Dalam bahasa Arab, satu perkataan menghimpunkan beberapa elemen. Dalam satu perkataan menghimpunkan beberapa perkara. Contoh, saya bagi contoh perbezaan antara bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Contoh ya. Kalau bahasa Melayu, kita ambil contoh kipas tadi. Kalau kipas, perkataan kipas, kalau kita nak cakap satu kipas, kita datangkan bilangan dekat depan, berasingan. Satu kipas. Satu dan kipas tu berasingan. Kalau dua kipas, dua kipas. Kalau tiga kipas dan berikutnya. Berlainan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni sangat kaya. Masya Allah. Dalam satu perkataan ada terhimpun banyak elemen ataupun banyak makna. Contoh kalau dalam bahasa Arab, kita nak contohkan tentang kipas tadi. Kalau satu kipas, mirwahatun. Kalau dua kipas, mirwahatani. Dia dah bercantum, elemen tu dah ada kat dalam tu, bilangan tu dah ada dalam satu perkataan. Perkataan tu dah jadi 2 in 1. Okey? Kalau banyak kipas, mirwahatun. Satu perkataan. Cuma bentuk dia berubah sedikit.
Kenapa berubah bentuk perkataan? Kerana berubahnya struktur dalaman tu. Kita dah adjust dia. Okey, itu kalau isim. Kalau fi'il lain pula. Fi'il lagi banyak elemen dalam satu perkataan. Kalau fi'il dalam satu perkataan, satu kata perbuatan fi'il tu dalam tu terkandung makna perbuatan tu sendiri, satu. Yang kedua, terkandung makna jantina, orang yang melakukan perbuatan. Sebelum tu, okey, dalam perkataan fi'il, dalam tu terkandung makna perbuatan, terkandung makna orang yang melakukan perbuatan tersebut, terkandung makna jantina, orang yang melakukan perbuatan tersebut, terkandung makna jumlah pelaku perbuatan tersebut, terkandung makna masa berlakunya perbuatan tersebut, dan juga terkandung makna sama ada perbuatan itu disebutkan pelakunya ataupun tidak disebutkan pelakunya. Maknanya perbuatan tu kita tahu siapa pelaku ataupun kita tak tahu siapa pelaku. Terkandung 6 perkara ni, 6 elemen ni tadi dalam satu perkataan. Jadi struktur tu berbeza mengikut situasi yang kita nak gunakan. Okey, jadi itu maksud saya struktur perkataan. Bila berubah dia struktur tu, structure tu dah berubah kerana tuntutan, sesuatu tuntutan, maka perkataan tu akan turut berubah. Perkataan tu akan turut berubah. Sebab apa? Dalam satu perkataan ada structure, ada beberapa elemen dalam perkataan tu. Okey, jadi sebelum kita nak belajar tentang ilmu saraf ni, perubahan bentuk perkataan ni, kita nak kena faham dia punya asas. Asas ni ialah sirah ni tadi. Sirah ni jadual tasrif. Kalau dalam ilmu saraf ni biasa kita panggil tasrif. Tasrif maknanya kita mengubah bentuk. Jadual perubahan bentuk. Daripada bentuk gini menjadi begini, menjadi begini dan seterusnya. Ada acuan dia. Okey? Ada acuan dia. Jadi untuk isim sebenarnya kurang sikit daripada fi'il. Fi'il dia punya sirah dia ataupun bentuk acuan dia banyak. Ada 14 sirah. Untuk fi'il ada 14 sirah. Okey, sirah ni apa makna sirah? Sirah ni boleh saya cakap macam dia structure lah. Tapi kalau sirah ni kita tengok dalam kamus, terjemahan dia adalah sesuatu bentuk acuan ataupun sesuatu benda yang telah berbentuk, yang mana bentuk tu bukan terhasil secara semula jadi, tapi bentuk tu terhasil melalui acuan. Bentuk tu terhasil melalui acuan. Macam kuih kan? Kuih apa ya? Samprit bunga contohnya kan. Kuih samprit, panggil samprit bunga ke samprit dahlia? Saya tak pasti lah, saya panggil samprit bunga je lah. Okey, contoh macam kalau kuih samprit bunga, dia bukan dia memang asal dah bentuk samprit bunga tu. Dia daripada tepung, kemudian campur dengan gula sikit, campur itu, campur ini, diadunkan. Diadun, kemudian diacu jadi bentuk yang sama. Jadi kalau kita nak bentuk macam ni semua. Jadi bentuk yang terkeluar tu, kuih samprit tu tadi, bukanlah bentuk asal dia, tapi bentuk yang dikeluarkan daripada satu acuan. Di asalnya benda yang lain, kemudian diacu menjadi satu bentuk yang kita nakkan. Jadi itulah dia sebenarnya sirah ni. Okey. Jadi mungkin kalau tak berapa nampak, saya kena jelaskan dan kita kena lalu semua benda ni baru insya-Allah kita akan nampak. Okey. 14 sirah ini digunakan untuk fi'il. Kalau untuk isim dia tak banyak begini. Kalau untuk isim dia ada 3 saja sirah dia. Okey. Kalau untuk isim dia ada 3 saja. Wahid, mufrad, musanna, jama'. Kalau untuk fi'il dia banyak sikit. Dia ada 14 sirah kerana fi'il mengandungi elemen yang lebih banyak daripada isim. Okey, baik. Jadi apakah yang menjadi acuan sirah tu? Apakah yang menjadi elemen ataupun acuan sirah tu? Okey, kita tengok dekat sini Kita tengok ni, kita kena dia punya acuan dia secara melintang dan menegak. Yang saya dah tulis ni semua adalah dia punya elemen-elemen dia.
elemen-elemen ataupun acuan dia yang kita akan masukkan semua. Ada yang salah satu tapi semua bahagian kita akan masukkan. Okey, kita mulakan daripada atas. Daripada atas, ini adalah acuan bilangan pelaku perbuatan. Bilangan pelaku ataupun karakter. Bilangan karakter tu ada berapa orang? Ada berapa orang? Okey. Kalau mufrad adalah seorang. Mufrad adalah satu. Mufrad ni karakter tu yang kita nak bahaskan tentang karakter tu, kita nak cakapkan tentang karakter tu adalah satu bilangan dia. Kalau musanna adalah dua. Okey? Saya tak baris. Satu kita panggil mufrad. Mufradun. Kita muhawarah kita waqafkan ni mufrad. Sukunkan dia. Kemudian musanna. Kemudian jama'. Jama' ni sebenarnya jam'un. Tapi kita sebut jama'. Jama'. Jadi kita Melayu kan jadi jama'. Jama' qasar kan? Jama' qasar. Sebenarnya jam'un dan qasrun. Jadi jama' dan qasr. Bila kita Melayukan dia jadi jama' dan qasar. Ada yang tak tahu sebenarnya sebutan sebenar dia sebut jama' dan kasar. Bukan kasar lembut tapi qasar. Okey, baik. Untuk jama' adalah untuk 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Okey. Kalau bahasa Melayu kita akan sebut 1 seorang telah buat, 2 orang telah buat, 3 orang telah buat. Kalau bahasa Arab dia dah ada bentuk satu bentuk terus. Okey, ini dah yang dari melintang daripada atas ni adalah bilangan. Okey, melintang daripada atas ni adalah bilangan. Okey, bilangan karakter tu. Okey, jumlah bilangan karakter. Kemudian daripada sebelah kanan ni, okey, ada 2 kotak. Kita pergi kotak yang first kali ni. Yang ni adalah ghaib. Ghaib. Okey? Okey, minta maaf. Yang sebelah kanan ni sekali apa benda? Ini adalah acuan dari pihak karakter. Acuan pihak karakter ataupun watak karakter. Watak karakter yang berada dalam perbahasan. Maknanya dia orang pertama ke, orang kedua ataupun orang ketiga. Orang pertama adalah kita lah, yang kita yang bercakap ni. Orang pertama adalah kita yang bercakap. Okey, kita yang sebagai watak utama, orang pertama. Orang kedua adalah orang yang mana kita bercakap dengan dia. Orang yang kita tujukan percakapan ataupun perbahasan ataupun sesuatu ayat kepada dia. Okey, itu adalah orang kedua. Dan orang ketiga pula adalah orang yang mana tidak ada dalam perbahasan kita ni. Dia tidak ada dalam kita punya perbahasan ataupun kita punya perbualan ataupun kita punya isu ni, dia tak ada. Dia adalah orang ketiga. Okey, orang yang tidak ada dalam perbualan kita. Walaupun dia ada kat situ, tapi macam kalau kita cakap tentang dia adalah orang yang ketiga. Okey, boleh saya katakan ghaib ni adalah dia, mereka. Dia dan mereka, maknanya orang ketiga. Manakala hadir pula adalah orang kedua. Okey, ghaib adalah orang ketiga, dia, mereka. Hadir pula adalah orang kedua, iaitu awak, kamu. Awak dan kamu. Manakala yang terakhir, okey, saya bariskan dulu, hadir. Okey, hadirun. Kemudian yang ketiga adalah mutakallim. Mutakallim adalah orang pertama. Kita yang bercakap tu. Okey, mutakallim adalah kita. Kita yang mengeluarkan sesuatu perbahasan ataupun kenyataan tu. Okey, ini adalah 14 sirah ni kita gunakan untuk fi'il. Kita gunakan untuk
fi'il. Untuk isim dia tak ada ni, dia tak ada ghaib, hadir, mutakallim ni. Dia cuma ada muzakkar, muannas dan juga mufrad, musanna, jamak. Dia cuma ada, kalau isim dia ada jantina dan bilangan. Okey, sebelum tu kalau macam tadi ni ghaib, hadir, mutakallim ni dia adalah dari pihak karakter. Saya minta maaf kalau penggunaan bahasa Melayu saya kurang tepat di dalam menyampaikan ilmu ni, tapi saya harap anda cuba-cubalah faham dengan contoh yang saya bagi. Okay, ni pihak karakter dia. Okay, pertama, kedua. Ghaib adalah ketiga. Tak pasti nampak ke tak? Ghaib adalah pihak ketiga. Hadir adalah pihak kedua. Manakala mutakallim adalah pihak pertama. Okey. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah tentang yang ni muzakkar muannas, muzakkar muannas, muzakkar muannas, muzakkar ataupun muannas. Muzakkarnya adalah jantinanya lelaki. Yang jantinanya lelaki. Okey. Lelaki ni termasuklah haiwan, binatang. Okey, al-insanu hayawanun natiq. Kalau dalam mantik, manusia ni adalah haiwan yang boleh bertutur. Okey. Jadi maksud saya dekat sini muzakkar dan muannas ni termasuklah binatang. Kalau binatang kita tak panggil binatang lelaki kan, kita panggil jantan kan. Jadi kalau kita nak cakap jantan kepada manusia macam kasar. Okey, tapi ala kulli hal nak bagi tahu muzakkar di sini adalah untuk jantan dan lelaki, manusia dan juga binatang. Muannas ni pula adalah untuk perempuan dan betina. Maknanya untuk manusia dan juga haiwan. Haiwan dan manusia akan menggunakan sirah ataupun perkataan yang sama. Okey, beginilah untuk orang yang ketiga, ada untuk lelaki dan ada untuk perempuan. Ada perkataan untuk lelaki, ada perkataan untuk perempuan. Orang kedua pun ada perkataan untuk lelaki, ada perkataan untuk perempuan. Manakala untuk orang yang pertama, pihak pertama ni, dia berkongsi perkataan antara lelaki dan perempuan. Maknanya kalau orang yang bercakap tu lelaki ataupun perempuan akan menggunakan perkataan yang sama, sirah yang sama, bentuk perkataan yang sama. Cuma berbezanya dari segi bilangan. Okey. Kalau perasan, kotak tasrif saya ni, kotak sirah ataupun kotak tasrif saya ni, semua ada 3. 1, 2, 3. Okey, dari segi melintang dia ada 3. Cuma kalau tengok pada bawah sekali ni, saya mergekan. Berkongsi antara musanna dan juga jamak. Bermaksud kalau untuk orang pertama, okey, kalau bilangan orang pertama ni 2 orang ataupun lebih daripada 3 ataupun lebih akan menggunakan perkataan yang sama. Okey, selain daripada orang pertama, orang kedua dan orang ketiga, bila jumlah bilangan 2 orang lain perkataan dia, dan jumlah bilangan ramai lain perkataan dia. Okey, mungkin tak nampak lagi saya punya huraian ni. Sekarang saya akan isikan kotak ini dengan kata ganti nama. Saya akan isi kotak ni dengan kata ganti nama, yang mana kata ganti nama ni lah yang akan mewakili bentuk ataupun menjadi elemen yang menterjemahkan ataupun yang menjadi elemen kepada berubahnya sesuatu bentuk perkataan. Kata ganti nama je lah, saya senang nak cakap. Okey, baik. Kita mulakan daripada pihak ketiga. Okey, kalau kita biasa buat tasrif dhamair, benda ni biasa dengan familiar. Dhamair ataupun dhamir adalah kata ganti nama. Kata ganti nama ni apa? Saya, dia, awak, mereka, kamu, kami. Itu adalah kata ganti nama. Dan kata ganti nama ni lah yang akan menjadi wakil berubahnya bentuk perkataan tersebut ataupun simbol. Tapi minta maaf kalau saya punya bahasa Melayu ni kurang sampai kepada anda. Okey, baik, kita mulakan daripada atas. Kita pakai pen warna merah. Okey, kita mulakan daripada ghaib, wahid. Okey, dia punya turutan dia adalah begini sebenarnya: mufrad,
muzakkar ghaib, mufrad muannas ghaib. Macam tu nak sebut dia. Mufrad muzakkar ghaib, mufrad muannas ghaib, mufrad muzakkar hadir, mufrad muannas hadir. Macam tu. Dia kena guna melintang dan juga menegak. Okey, untuk mufrad muzakkar ghaib, dhamirnya adalah huwa. Huwa. Okey, qul huwa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Apa makna huwa? Huwa adalah dia. Dia satu lelaki ataupun satu jantan. Okey. Dia adalah satu lelaki. Kenapa pada kita nak membahaskan tentang Allah kita guna dhamir huwa? Allah guna dhamir huwa. Itu kita belajar dalam balaghah. Kita akan belajar dalam tafsir Al-Quran. Bukan nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu lelaki jantinanya. Tidak. Okey, dari segi balaghah saya bagi tahu sikit lah. Itu untuk melambangkan kekuatan ataupun kehebatan Allah. Okey, menggunakan sirah lelaki. Bukan bererti Allah itu lelaki. Wal'ayazubillah. Okey, jadi huwa adalah dia. Dia satu lelaki. Huwa ni kita guna untuk apa ni? Lelaki. Orang yang ketiga. Kalau orang yang ketiga tu lelaki, dua orang, kita gunakan huma. Kita gunakan huma. Okey. Huwa, huma. Kalau ramai, kita gunakan hum. Huwa, huma, hum. Okey. Huwa, huma, hum. Untuk muannas kita gunakan hiya. Hiya. Hiya, dia satu perempuan. Hiya adalah dia satu perempuan atau betina. Okey, hiya adalah untuk satu perempuan. Karakternya, jumlah karakter dia adalah satu. Pihak karakternya adalah yang ketiga, iaitu dia, dan jantina karakter adalah perempuan ataupun betina. Okey, hiya. Kemudian dua orang adalah huma. Okey. Kalau tiga orang ataupun lebih banyak, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, untuk orang yang kedua, kalau satu orang lelaki, satu lelaki ataupun jantan adalah anta. Kita biasa gunakan anta, ana, anta. Cuma orang parodi kan, anta jadi enta, enta kan. Anta. Kalau dua orang adalah antuma. Dua orang adalah antuma. Kalau ramai adalah antum. Okey. Kalau satu perempuan, orang yang kedua adalah anti. Adalah anti. Okey. Kalau berdua adalah antuma. Kalau ramai, tiga ataupun lebih adalah antunna. Okey. Kalau orang pertama, lelaki ataupun perempuan, kata ganti namanya adalah ana. Okey. Kalau dua orang ataupun lebih adalah nahnu. Nahnu. Ni biasa ya. Ni biasa kita dengar. Nahnu. Okey, kita ulang sekali lagi. Tasrif dhamir, tasrif dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna,
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sebenarnya ada rentak dia lah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu rentak dia. Terpulang lah nak baca macam mana. Okey, asalkan kena melancarkan perkara ini. Dan kita kena latih untuk gunakan dhamir-dhamir ni dalam seharian kita. Latih diri kita untuk gunakan dhamir-dhamir ni supaya dhamir-dhamir ni melekat kat kepala kita. Sebab dhamir-dhamir ni lah yang akan menjadi kayu ukur sama ada percakapan bahasa Arab kita itu betul ke tidak. Ramai orang fail. Ramai saya jumpa kalau tengok dia punya teori, peperiksaan teori dia, peperiksaan saraf dia, nahwu dia 100%, markah tinggi. Tapi praktikal dia fail. Dia gagal mendatangkan bentuk perkataan yang betul untuk karakter-karakter yang berada di dalam perbahasan dia. Maknanya kalau dia bercakap dengan orang lelaki, dia guna perkataan perempuan. Dia bercakap dengan orang perempuan, dia guna perkataan lelaki. Sebab apa? Sebab dia punya asas ni, ataupun kayu ukur dia ni, ataupun formula. Ini adalah formula. Formula ni tak lekat di kepala. Saya panggil ni kotak tasrif. Dan saya selalu cakap dengan murid saya, kotak ni masuk dalam otak. Kotak ni lekat kat dalam otak. Sebab apa? Kotak ni, formula ni, kita lekatkan dalam otak kita. Anytime kita nak guna perkataan apa-apa, kita akan sesuaikan dengan formula ni. Kita bercakap dengan lelaki ke, kita bercakap dengan perempuan ke, kita bercakap dengan 2 orang ke, 3 orang ke, ramai ke, kita dah ada formula dia, ataupun kita dah ada pengukur dia. Dan baru kita boleh terus on the spot keluarkan perkataan yang betul. Ala kulli hal, dalam nak bercakap bahasa Arab ni dengan betul dan tepat, dengan baik, adalah datang daripada 2 perkara. Saya dah huraikan dalam mukaddimah. 2 pendorong utama dalam mahir bahasa Arab. Yang pertama adalah kena tenang. Kalau kita master sekalipun, nahwu saraf kita mantap 100% markah, Masya Allah, memang paling hebat sekali dalam subjek bahasa Arab pun, tapi kalau kita tak ada ketenangan, bila kita nak bercakap, perkataan kita akan berterabur keluar, tak seiringan dengan apa yang ada dalam otak kita. Jadi kalau nak bercakap, kena tenang, fikir betul-betul, matchkan betul-betul perkataan yang kita nak guna, apa yang kita nak sampaikan, dan juga dengan formula ni matchkan betul-betul, baru bercakap. Cakap satu persatu. Contohnya, hal anta ta'allamta hadha min qablu, ma'a man ta'allamta hadha, hal ta'allamta hadha minhu am minha am minni. Macam tu kita matchkan betul-betul. Jangan, itulah nak elakkan daripada berlaku kesilapan. Kena ada ketenangan. Yang kedua, kena ada keyakinan. Bila fikir tenang-tenang, yakinlah itu yang perkataan yang betulnya. Saya ulang sekali lagi. Kesimpulan daripada pelajaran kita yang ketiga ini adalah mengenai dasar bahasa Arab yang kedua dan juga dasar bahasa Arab yang ketiga, iaitu perubahan bentuk perkataan, yang mana kita belajar perubahan bentuk perkataan ni di dalam ilmu saraf. Di dalam ilmu saraf. Jadi bahasa Arab ni, senang kata, bahasa Arab ni sistem dia adalah nahwu saraf. Nahwu saraf balaghah. Nahwu saraf balaghah. Kemudian yang ketiga adalah struktur perkataan. Struktur perkataan ni adalah elemen yang kita nak masukkan dalam perkataan tu. Sebab apa? Lain elemen, lainlah bentuk perkataan tu akan jadi. Dalam pada menghuraikan tentang formula ini, kata ganti nama, mungkin kita tak nampak lagi berubah sangat bentuk perkataan. Yang kita nampak pun mungkin pada anta, antuma, antum. Dia macam berubah sikit kan. Daripada ta, kemudian tambah mim kat belakang. Kemudian daripada mim ada mim saja, tambah alif. Kemudian daripada alif buang alif. Nampak berubah sikit. Untuk hadir ni mungkin akan nampak ketara. Untuk dhamir ni kita tak berapa nampak sangat berubah bentuk tu daripada satu bentuk yang sama menjadi lain-lain sikit-sikit. Adjust tu dia tak nampak macam
Kalau huwa ni dah lain terus dengan huma kan. Tapi yang akan sama bentuk tu, maknanya adjustment dia tu sikit-sikit adalah nanti dekat dalam tasrif fi'il. Okey. Tasrif fi'il ni kita akan belajar dalam pelajaran yang keempat, iaitu pelajaran selepas ini. Okey, jadi saya simpulkan sekali lagi, dah berapa kali simpul dah. Okey. Kesimpulan pelajaran kita yang ketiga ini adalah tentang dasar bahasa Arab yang kedua, iaitu perubahan bentuk perkataan, yang mana ilmu yang menerangkan tentang perubahan bentuk perkataan ini adalah ilmu saraf. Okey. Yang ketiga, dasar bahasa Arab yang ketiga adalah struktur perkataan. Saya namakan sebagai sirah, iaitu dialah elemen. Dia adalah menjadi tunggak utama kenapa berubahnya bentuk perkataan. Kenapa berubahnya bentuk perkataan. Dan berubahnya bentuk perkataan itu adalah daripada struktur ini. Struktur ini yang menjadi punca berubahnya bentuk perkataan tu. Dan sirah ataupun elemen ataupun struktur itu dia terbahagi kepada tiga. Maknanya dia ada tiga penyebab, ada tiga elemen. Elemen yang pertama adalah dari segi bilangan karakter tu. Jadi bilangan karakter. Yang kedua adalah dari segi pihak karakter tu. Yang ketiga, kedua ataupun pertama. Dan pihak yang ketiga, elemen yang ketiga saya lupa nak tulis kat sini, adalah dari segi jantina karakter. Lupa nak tulis tadi. Jantina karakter. Okey. Jadi saya datangkan dalam struktur ni adalah tasrif ataupun jadual ataupun formula yang paling utama, iaitu dhamir ataupun dhamair. 14 dhamair, iaitu kata ganti nama. Dan tasrif ataupun kata ganti nama bahasa Arab adalah seperti berikut: huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang mana tasrif ni kita boleh buat pada jari kita, ruas jari kita ya. Okey, ruas jari kita, untuk 4 jari kita selain daripada ibu jari, masing-masing ada 3 ruas. Masing-masing ada 3 ruas. Okey, ruas yang kita ambil daripada hujung ni, jari kelingking, dia adalah untuk ghaib. Ghaib muzakkar ada 3, huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna. Jadi 2 jari terakhir ni adalah untuk ghaib. 2 jari seterusnya, jari hantu dan juga jari telunjuk adalah untuk hadir. Anta, antuma, antum, anti, antuma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ibu jari ni biasanya ada 2 ruas dan dia adalah untuk mutakallim, ana, nahnu. Jadi boleh gunakan 5 jari kita sebagai formula tasrif bahasa Arab. Okey, sebelum saya mengakhiri pelajaran yang ketiga. Okey, kita terjemahkan dulu dhamir ni. Huwa adalah dia satu lelaki, huma mereka 2 lelaki, hum mereka ramai lelaki, hiya dia satu perempuan, huma mereka 2 perempuan, hunna mereka 3 perempuan. Sama ada manusia ataupun benda ataupun binatang. Okey, anta awak 1 lelaki, antuma kamu 2 lelaki. Tak kisah ni manusia, benda ataupun haiwan ni. Kalau kita bercakap dengan benda pun, bercakap dengan haiwan pun, kita akan gunakan anta ataupun antuma. Antum adalah kamu ramai lelaki, anti awak 1 perempuan, antuma kamu 2 perempuan, antunna kamu ramai perempuan, ana saya, sama ada saya ni lelaki ataupun perempuan, akan menggunakan ana, dan nahnu adalah kami. Semoga anda mendapat sesuatu manfaat daripada pelajaran kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan tersalah sampai maklumat yang sebagainya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Atikah, guru bahasa Arab anda. Ma'assalamah wa ilal liqa.